Di rumah anda, kalau ada tin-tin kosong, bekas-bekas ataupun tempat-tempat yang tidak digunakan lagi, kita boleh olah semula untuk kita jadikan sebagai pancang pokok. Di sini Pak Ndak gunakan tin-tin biskut yang terpakai. Pak Ndak kumpulkan untuk Pak Ndak tanamkan tiang ataupun pancang-pancang untuk diletakkan kepada tempat yang tertentu yang boleh kita angkat. Jadi senang untuk kita letakkan tiang-tiang untuk kita tanam semaian yang berjala seperti bunga telang, pokok sekentut dan juga pokok sirih. Hanya 3 bahan je, iaitu tin kosong, paku panjang dan tukul. Itu yang Pak Ndak gunakan. Dan lubangkan dia di bawah. Lubangkan ikut pada susunan lubang tu, kita buat secara perlahan ya, supaya untuk kita masukkan pasir dan juga simen dan juga ranting yang besar ataupun kayu-kayu yang untuk kita pancangkan di dalam tin ini. Itu yang Pak Ndak gunakan. Buat perlahan-lahan supaya benda ni teratur di bawah dia untuk kita jadikan dia sebagai bekas yang berguna. Dan bila kita dah buat satu persatu, kat sini Pak Ndak dah buat dalam 12 tin untuk Pak Ndak buat pancang untuk pokok-pokok yang menjala. Perhatikan lubang tu Pak Ndak susun 4 baris, 4 baris, 4 baris. Jadi benda tu teratur saja di bawah tin tersebut. Dan kata orang tu, kalau kita pandai olahkan semula, kita jimat untuk kita jadikan dia sebagai pancang yang boleh diangkat-angkat. Inilah dia yang Pak Ndak gunakan, dan Pak Ndak akan semai pokok-pokok ni pada tempat-tempat yang berbatu pun tak apa. Sebelah dia tu nanti kita akan letak polybag dan pokok tu akan menjalar naik mengikut pada pancang yang kita tanam dalam tin ni. Ni yang Pak Ndak dah susun cantik-cantik dan semua dah siap semua. Kemudian Pak Ndak biarkan dulu untuk Pak Ndak proses yang seterusnya. Alhamdulillah, berkat buat perlahan dah siap pun. Pak Ndak susunkan sebaris, jadi senang untuk proses untuk masukkan pasir. Pasir yang Pak Ndak masukkan ni pun senang saja, iaitu pasir daripada longkang Pak Ndak ambil. Perhatikan Pak Ndak dah lubang-lubangkan semua bekas-bekas tin ni. Jadi untuk mudah Pak Ndak masukkan, dan pastikan tidak ada air yang bertakung ataupun tidak ada bucu yang tidak berlubang. Semua tu bucu-bucu untuk berlubang, sebab tin ni memang cepat karat. Tapi jangan risau, kalau kita rajin, kita buat sendiri, kalau bahasa orang sekarang, do it yourself, kita boleh olah macam-macam pada tin ni. Sama ada pada tin, bekas-bekas plastik yang besar, bekas-bekas tempat sampah, tu semua kita boleh gunakan untuk kita jadikan dia sebagai tempat pancang pokok. Pancang pokok ni ramai yang tak tahu. Kadang-kadang kita pancangkan tunggul-tunggul kayu yang tinggi sikit untuk pokok menjala ataupun junjungan. Kadang-kadang dia cepat geput. Tetapi kalau kita simenkan dia, insya-Allah dia lambat geput. Inilah dia longkang sebelah sahaja untuk Pak Ndak ambil dia punya pasir. Dekat longkang ni memang pasir dia memang kasar-kasar berwarna hitam tetapi yang ni direct terus kita ambil daripada longkang ni, kemudian kita terus masukkan ke dalam tin satu persatu. Jadi bila dah masuk tu, adalah dalam satu tin ni adalah dalam 5 kali cangkul Pak Ndak gunakan untuk penuhkan tin ni. Kemudian bila dah penuh satu persatu tu, toskan air dia. Jangan risau, memang pasir ni nanti dia akan kering sendiri di dalam tin. Ni Pak Ndak buat satu persatu.
Jangan gopoh-gopoh kita buat untuk kita punya sendiri, sebab ni DIY. Tak kisahlah dia dalam longkang ke apa ke, kita buat ni jika kita kreatif, kita rajin, kita banyak jimatkan masa, jimatkan wang dan jimatkan bajet untuk kita pelihara pokok-pokok yang menjala. Pokok-pokok menjala ni memang perlukan junjungan. Tu Pak Ndak masih lagi menyangkul di dalam longkang ni untuk masukkan tin-tin yang sepenuhnya. Biarkan penuh tak apa. Nanti bila air dia tos dalam lubang-lubang tu, dia akan mendak dan pasir tu akan kering sendiri. Buat perlahan-lahan. Masukkan dalam 6-7 kali cangkul ke dalam tin ni. Akhirnya penuh juga untuk 12 tin ni. Lepas tu Pak Ndak biarkan dia. Memang biarkan dia lama sikit tak apa. Biar dia kering. Kalau air hujan pun biarkan pun tak apa. Kita nakkan pasir tu nanti dia halus. Kotoran-kotoran dia pun keluar. Dan pasir tu tidak akan lagi berwarna hitam dan berbau. Inilah dia untuk kita dapatkan pasir parit ataupun pasir sungai yang ada di belakang rumah Pak Ndak. Memang Pak Ndak selalu gunakan pasir ni untuk semaian pokok, sama ada dalam bekas-bekas bahan terbuang ataupun dalam polybag. Proses seterusnya nanti Pak Ndak akan ambil simen dan juga batang-batang kayu yang muda ataupun tiang-tiang kayu untuk Pak Ndak jadikan dia pancang. Tapi nak kena keringkan dulu pasir-pasir ni agar hilang bau dia dan berubah warna dia. InsyaAllah.